Buletin Didik 19 Oktober bersamaan 12 Rabiul Awal bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan meneladani inisiatif dan strategi Nabi Muhammad SAW dalam pentadbiran negara demi kemakmuran keluarga Malaysia. Justru kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelbagai dasar inisiatif dan insentif diperkenalkan kerajaan agar rakyat tidak ketinggalan merasai nikmat dan kemakmuran negara. Perdana Menteri berkata demikian dalam perutusan khas sempena sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah yang disiarkan di stesen televisyen tempatan pagi tadi. Beliau turut mengajak rakyat di negara ini berganding bahu sebagai keluarga Malaysia agar bersama-sama memulihkan negara. No one will be left behind. Tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini ialah Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti, membawa kita kepada norma hidup yang menekankan prinsip dasar manhaj Rabbani iaitu rahmat, aman, bertuhan, bakti, adil dan insani. Kesemua nilai ini selari dengan konsep keluarga Malaysia yang menekankan tentang tiga teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran di samping 20 nilai lain seperti amalan ihsan, beriman, kasih sayang dan bermusyawarah. Ujarnya dalam menyesuaikan diri dengan norma baharu serta mengharungi krisis berkembar ekonomi dan kesihatan mencabar ketika ini, apa jua perbezaan perlu dijadikan kelebihan, bukannya kelemahan, manakala persamaan dijadikan sumber kekuatan. Siapapun kita, sama ada seorang bapa, ibu, anak, jiran, pekerja, ketua pejabat, pemimpin masyarakat, pemimpin agama atau pemimpin politik, masing-masing perlu memainkan peranan untuk memulihkan kembali negara ini demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Sesungguhnya kemuliaan umat Islam, bahkan jatuh bangun sesebuah bangsa serta negara adalah. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga mengingatkan perbezaan pendapat, berlainan wadah atau cara pendekatan tidak sepatutnya menyebabkan rakyat hilang nilai ukhuwah dan semangat perpaduan yang terjalin sejak sekian lama. Dalam konteks kemanusiaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah model dalam mengangkat ukhuwah insaniah atau persaudaraan kemanusiaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menghapuskan apa jua bentuk diskriminasi atas nama agama, bangsa, warna kulit maupun keturunan. Ini menunjukkan Islam merupakan agama yang terbangun di atas prinsip memuliakan manusia atau takrim al-insan. Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal, Chan Chin Ho, menerima anugerah tokoh Abdullah Urai Keith pada majlis sambutan tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Melaka tahun ini. Usaha Cikgu Chan membimbing pelajar menghasilkan video berbentuk dakwah dan kerohanian melayakkan beliau menerima penghargaan tersebut. Menurut Chan Chin Ho, sebagai guru, perbezaan agama bukanlah penghalang, namun ia adalah titik penyatuan dan perpaduan kaum. Sebagai guru kaunseling, beliau perlu prihatin dengan keadaan pelajar, terutama mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Cikgu Chan juga menjadi perantaraan penyerahan peranti di bawah program cerdik kepada kira-kira 50 pelajar yang tidak berkemampuan agar mereka tidak tercicir mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Tambah Cikgu Chan, anugerah ini memberikannya semangat untuk terus membantu pelajar, terutamanya pelajar beragama Islam, bagi mengikuti program-program anjuran Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) dan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM).
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM membenarkan guru dan kaki tangan sokongan yang sudah lengkap divaksin dan tidak bergejala untuk makan di kantin sekolah. Kenyataan itu dikongsikan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin yang mengesahkan KPM sudah mengedarkan surat makluman berkenaan. Surat perkeliling yang ditandatangani Ketua Pengarah Pendidikan Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid itu merujuk kepada prosedur operasi standard SOP yang harus dipatuhi guru dan kaki tangan sokongan. Antaranya makan di ruangan terbuka, menghadkan masa makan dan tiada aktiviti perkumpulan ramai di kantin. Amalan 3W iaitu cuci atau sanitasi tangan, pakai pelitup muka dan penjarakan fizikal juga ditekankan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dalam pada itu, pada lawatan kerja Datuk Dr. Razi Jidin ke Melaka semalam, beliau berkesempatan menyerahkan peranti digital kepada murid sekolah. Menurut Datuk Dr. Razi yang berkongsi gambar di Facebook, di bawah inisiatif cerdik Yayasan Hasanah ini, 93 murid sekolah kebangsaan Teluk Mas Melaka menerima peranti digital tersebut. Mereka terdiri daripada murid dalam golongan B40. Pemberian itu diharap mampu meringankan beban ibu bapa dan membantu pelajar menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Bertemu kembali. 940,960 individu atau 29.9% remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah melengkapkan suntikan vaksin sehingga semalam mengikut laman sesawang COVID Now. Lebih 2.4 juta individu dalam golongan itu atau 78.9% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Daripada jumlah itu, peratusan tertinggi remaja yang sudah lengkap divaksinasi adalah di wilayah Persekutuan Labuan iaitu 65.4%. Diikuti Sarawak 46.3% dan Sabah 43.2%. Sementara itu, 9,139 dos penggalak vaksin COVID-19 diberikan kepada kumpulan sasar semalam, menjadikan jumlah keseluruhan dos penggalak diberikan setakat ini mencecah 30,756 dos. Mengikut COVID Now juga, 94% populasi dewasa atau lebih 21.9 juta individu sudah melengkapkan vaksinasi. 97.3% populasi dewasa atau lebih 22.7 juta individu sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. 207,541 dos vaksin diberikan semalam termasuk untuk golongan remaja. Sarawak bakal menjadi tuan rumah bagi program Citra Warna Malaysia yang dijenamakan semula sebagai Citra Warna Keluarga Malaysia Disember nanti. Program berkonsepkan kesenian dan kebudayaan itu akan menjadi acara pembuka tirai pelancongan tahun 2022 yang bakal dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah program berkenaan kerana memiliki pelbagai etnik untuk diketengahkan sebagai produk pelancongan. Ia menjadi penanda aras bagi penganjuran acara seumpamanya di negeri lain serta memberi gambaran kesediaan masyarakat di negara ini beralih ke fasa endemik COVID-19. Sebab ianya tidak semestinya orang Sarawak saja. Orang yang sudah boleh datang ke negeri kita, mereka juga ingin melihat bagaimana kita mengendalikan aktiviti seperti ini dan mungkin ia kalau ianya baik boleh menjadi benchmark kepada negeri lain. Tetapi disiplin diri itu penting untuk menjadikan model kepada negeri-negeri lain. Antara acara kemuncak dalam program terbabit ialah menghimpunkan seramai mungkin pemain sapi untuk membuat persembahan yang akan dicatat dalam Malaysia Book of Records MBOR. Beliau turut optimis kebenaran merentas negeri boleh menghidupkan semula sektor pelancongan.
Peniaga kecil di wilayah jualan lemang kijal di Kemaman, Terengganu menarik nafas lega selepas kawasan itu kembali sibuk dengan kehadiran pelanggan. Kawasan tarikan pelancongan itu antara destinasi persinggahan menarik bagi mendapatkan pelbagai juadah tradisi. Tinjauan mendapati kawasan jualan lemang menjadi tumpuan ramai sejak dari awal pagi. Orang ramai membeli lemang sebagai buah tangan untuk dibawa pulang ke kampung. Peniaga bersyukur kerana pendapatan mereka kembali meningkat berbanding sebelum ini. Malah sepanjang minggu ini mereka mampu menjual purata 200 batang lemang sehari. Keadaan menjadi lebih sibuk pada cuti umum dan hujung minggu. Dah lepas PKP ni dah boleh lah orang boleh minta getah tu kan, getah daerah, getah negeri kan. Getah daerah. Okey lah sikit. Okey boleh tahan lah. Dulu kurang sikit sampai petang. Sekarang ni okey dah. Alhamdulillah lah, rezeki tu ada lah sikit lebih. Dulu kurang lah, sakit. Dulu memang sakit lah. Dua hari ni macam mana jualan? Alhamdulillah. Banyak tak? Tapi kat buat biasa je. Tapi tengok pada kenderaan tu ramai lah. Bagi orang ramai, mereka tidak melepaskan peluang untuk singgah dan membeli lemang kijal disebabkan keenakannya berbanding lemang lain. Memang singgah. Kenapa? Sebab memang terkenal lah sini, lemang je sedap. Gitu. Nak balik mana? Balik ke Kuala Terengganu. Di sini popular dengan lemang dia lah. Rasa dia je macam ni. Lebih kurang macam tu lah, rasa dia lain lah. Kalau lemang biasa tak sama dengan ni. Yang tu tak pasti, tapi kalau kijal ni dia punya special dia lemang biasanya. Wilayah jualan lemang kijal terletak kira-kira 5 km dari Bandar Cukai, antara persinggahan wajib bagi mendapatkan juadah yang dibawa pulang sebagai buah tangan. Ketika ekonomi dunia terkesan dengan pandemik COVID-19, orang guru di Indonesia tampil dengan idea kreatif untuk meraih pendapatan sampingan menerusi penghasilan perabot menggunakan botol plastik. Zainuddin membuat sofa daripada botol plastik yang dikutipnya di tepi jalan dan sekitar pantai di Bandar Aceh. Terdapat puluhan ribu tan sisa buangan botol plastik setiap hari. Untuk membuat perabot berkaki empat ini, dia membalut botol plastik terbabit dengan pita pelekat sebelum menutupnya dengan kemasan span. Ia kemudian disarungkan dengan fabrik kulit pelbagai warna. Perabot ini dikatakan boleh menampung berat sehingga 195 kg. Zainuddin turut memasarkan hasil kerjanya itu menerusi Instagram dan menjualnya pada harga RM300,000 atau RM88 hingga RM1,000,000 atau RM296. Selain menambah pendapatan keluarga, usahanya itu dapat mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Muzium Lilin terkenal London, Madame Tussauds membuka cawangan pertamanya di dunia Arab di Dubai. Ia diharap dapat menarik jutaan pelancong ke Expo 2020. Jenama yang bermula di London dengan 250 patung lilin yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun itu juga mempunyai cawangan di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Antara patung lilin bintang terkenal yang dipamerkan termasuk Lionel Messi dan Rihanna. Selain bintang pop terkenal Lubnan, Nancy Ajram dan Maya Diab. Expo 2020 Dubai bermula sejak 1 Oktober lalu selama 6 bulan dijangka meningkatkan kembali ekonomi negara itu setelah ditangguhkan selama setahun akibat pandemik COVID-19. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kepada golongan remaja sedang dilaksanakan di seluruh negara dengan mensasarkan 3.2 juta populasi remaja dalam kategori umur 12 hingga 17 tahun. Program ini bertujuan untuk melindungi golongan remaja daripada jangkitan teruk dan juga kematian akibat COVID-19. Ia juga boleh melindungi golongan remaja yang tidak boleh divaksin di atas faktor kesihatan. Dan juga nombor 3, objektifnya adalah sebagai persediaan untuk pembukaan sekolah supaya sekolah dapat beroperasi dalam keadaan yang selamat, ya, tanpa ada outbreak ataupun jangkitan dalam komuniti sekolah. Dan yang keempat, objektifnya adalah untuk meningkatkan liputan imunisasi populasi rakyat Malaysia. Ayuh remaja sekalian, daftarkan diri anda dalam aplikasi MySejahtera anda. Dan ibu bapa sekalian, jalankanlah tabung
tanggungjawab anda. Daftarkan anak anda dalam aplikasi MySejahtera anda. Jalankan tanggungjawab kita semua. Lindung diri, lindung remaja, lindung semua. Sukan. Kem pasukan kebangsaan untuk menyertai kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun kumpulan J di Ulaanbaatar, Mongolia yang akan membuka tirai Isnin depan sudah sampai ke kemuncaknya. Siang tadi, senarai lengkap 23 pemain skuad bimbingan jurulatih Brett Maloney itu diumumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk berdepan cabaran menentang tuan rumah Laos dan Thailand. Persiapan sejak 3 minggu lalu kini lengkap apabila senarai akhir skuad 23 pemain diumumkan. Seperti dijangkakan, barisan negara diperkuatkan dengan kehadiran pemain dari pasukan senior Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi, Muhammad Hakimi Abdullah, Lukman Hakim Syamsuddin dan Quintin Cheng. Tugas penjaga gawang disandarkan kepada Muhammad Azri Abdul Ghani, Syekh Izhan Nazril Syekh Azman dan Said Muhammad Nasrul Haq Syed Bidin, sekaligus menyaksikan ketua pasukan sebelum ini Muhammad Firdaus Irman Muhammad Fadil tidak tersenarai. Penyerang skuad projek FAM MSN yang membuat impak sensasi di Liga Perdana, Azhad Haras Arman, turut terpilih dengan penyertaan seorang lagi pemain yang berpangkalan di Jerman, iaitu Anil Vigneswaran yang beraksi untuk pasukan SGV Freiburg. Keputusan dibuat selepas mengambil kira isu kecederaan pemain selain turut mempertimbangkan Wan Kuzri Wan Kamal dari Amerika Syarikat sebelum membuat pemilihan yang menyaksikan Arif Aiman Muhammad Hanapi tidak terpanggil kali ini. Skuad negara berlepas esok ke Ulaanbaatar 5 hari sebelum aksi pertama berdepan Laos, disusuli pertemuan menentang tuan rumah Mongolia 3 hari selepas itu, manakala Thailand pula menanti pada aksi terakhir 31 Oktober nanti. Untuk rekod 11 juara kumpulan akan diberi slot automatik ke pusingan akhir tahun depan di Uzbekistan bersama 4 lagi pasukan naib juara terbaik. Skuad hoki senior lelaki kebangsaan menamatkan siri Jelajah United Kingdom 2021 dengan keputusan seri 2 sama menentang Perancis. Ketua Jurulatih Arul Selvaraj nyata berpuas hati dengan keseluruhan persembahan anak buahnya apabila matlamat utama untuk memperbaiki kedudukan ranking akhirnya tercapai. Skuad hoki senior lelaki kebangsaan ke siri Jelajah United Kingdom 2021 sebagai pasukan yang berada di ranking ke-11 dunia. Namun selepas mengharungi 4 perlawanan ujian, skuad kendalian Arul Selvaraj itu berjaya melonjak ke tangga ke-10 dunia menerusi 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Apa yang menarik, 6 perlawanan persahabatan yang telah diatur juga berakhir dengan 1 kemenangan, 4 seri dan sekali tewas. Dan semalam, skuad kebangsaan mencatat keputusan seri 2 sama menentang Perancis pada aksi terakhir di Wales Hockey Centre. Malaysian Tigers terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi gol padang Shelo Silverius pada minit ke-27. Meskipun Perancis berjaya menembusi gawang negara melalui 2 gol pukulan sudut penalti pada minit ke-38 dan 43, skuad kebangsaan berjaya menyamakan kedudukan 2 sama 3 minit kemudian hasil gol pukulan sudut penalti Faizal Saari. Selepas mengharungi 10 perlawanan, skuad kendalian Arul pastinya lebih bersemangat menjelang kejohanan trofi Juara-Juara Asia 2021 di Bangladesh Disember depan. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah. 8 perlawanan bakal berlangsung awal pagi nanti dengan tumpuan sudah semestinya terarah kepada aksi kumpulan B. Pendahulu saingan Liverpool berdepan tugasan berat untuk memburu kemenangan ketiga berturut-turut apabila dijadual menentang Atletico Madrid di tempat lawan. Sementara Porto akan melayan kunjungan gegasi Itali AC Milan di halaman sendiri. Pertembungan Atletico Madrid menentang Liverpool paling mencuri tumpuan berikutan kedua-dua pasukan masih belum tewas selepas mengharungi 2 perlawanan. Setakat ini, Liverpool lebih menyerlah apabila berjaya mencatat 2 kemenangan berturut-turut untuk berada di tangga teratas kumpulan B dengan 6 mata. Manakala Atletico Madrid merekodkan 1 kemenangan dan 1 seri untuk berada di tangga kedua dengan 4 mata. Sementara itu, penjaga gol Alisson Becker dan pemain tengah Fabinho akan terus ke Sepanyol selepas selesai tugasan bersama pasukan kebangsaan Brazil. Hikmat 2 pemain itu amat diperlukan Liverpool bagi mengimbangi kekuatan Atletico yang dibimbing jurulatih berpengalaman Diego Simeone. Sekalipun juara bertahan La Liga itu tidak konsisten dalam saingan Liga musim ini, Atletico masih belum tewas dalam 12 perlawanan di tempat sendiri.
Kali terakhir kedua-dua pasukan ini bertemu adalah pada Mac 2020 menyaksikan Atletico berjaya menewaskan Liverpool 3-2 pada pusingan 16 terakhir di Anfield. Dalam satu lagi aksi kumpulan B, AC Milan dijangka dapat menurunkan penyerang sensasi Zlatan Ibrahimovic dalam kesebelasan utama menentang Porto awal pagi nanti. Penyerang berusia 40 tahun itu baru sahaja pulih daripada kecederaan pergelangan kaki dan diberi peluang beraksi selama 15 minit ketika AC Milan menewaskan Verona 3-2 Sabtu lalu. Skuad kendalian Stefano Pioli itu berdepan misi wajib menang ke atas Porto selepas tewas pada dua perlawanan menentang Liverpool dan Atletico Madrid. Porto kini berada di tangga ketiga dengan satu mata, manakala AC Milan pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Jika disebut acara maraton hampir 5,000 km, pastinya kita membayangkan larian meliputi jarak kawasan yang besar. Namun di Amerika Syarikat, acara larian yang diiktiraf sebagai yang paling lama diadakan setiap tahun memerlukan peserta berlari hanya di kawasan yang sama di New York. Peserta berlari di blok yang sama setiap hari untuk tempoh 2 bulan sebanyak 5,649 kali. Sudah tentu aktiviti fizikal sebegini menguji stamina, kekuatan dan keazaman seseorang. Do you have the capacity to run 60 miles a day, approximately? And how are your feet going to respond to it? How will you recover the next day? Do you have the motivation to get up early in the morning, start at 6 a.m., go all the way to midnight if necessary? That's just the tip of the iceberg of the problems. Tambahnya disebabkan aktiviti ini berulang setiap hari untuk hampir 2 bulan, sedikit bakat dan kreativiti turut diperlukan. You have to learn that every day it's going to be the same loop and so on. Luckily we change direction every day, so it's good for the body to keep a certain balance. It's really difficult, yeah. Yeah, it's really a big challenge on your body, but then the kind of unbelievable thing is that as the days and weeks go by, your body actually does adapt, and you do get stronger, and so. Dengan berakhirnya maraton ini juga, peserta mengakui perlu masa 2 minggu untuk pulih daripada perubahan drastik itu untuk kembali kepada kehidupan normal. Perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul. Saya Medi Saleh. Assalamualaikum dan salam hormat. Insya-Allah kita jumpa lagi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi